wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Asnul. Kali ini kita masuk ke bahagian yang kedua bagi mata pelajaran Matematik tingkatan 5 bab 7, iaitu sukatan serakan data terkumpul, dan kali ini kita akan memfokuskan kepada OGIF. Masih lagi dalam standard kandungan yang sama, iaitu 7.1 serakan, dan standard pembelajaran 7.1.3 membina OGIF bagi suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan kuartil. Jadi apakah OGIF? OGIF ialah suatu lengkung kekerapan longgokan. Dalam contoh 3 ini kita akan membincangkan bagaimana untuk kita membina OGIF. Jadual kekerapan longgokan ukuran berat dalam kg bagi sekumpulan 40 orang pelajar diberikan di bawah ini. Kita telah mempelajari bagaimana untuk membina jadual kekerapan longgokan dalam pembelajaran yang lalu. Untuk membina OGIF, paksi mengufuk adalah sempadan atas, manakala paksi mencancang adalah kekerapan longgokan. Sebagaimana yang kita lihat di sini, untuk paksi mencancang dan paksi mengufuknya, kita perlu menggunakan skala yang seragam. Kemudian kita akan memplotkan setiap pasangan sempadan atas dan kekerapan longgokan tersebut pada graf yang kita telah sediakan tadi, dan kita akan sambungkan setiap titik-titik tersebut dengan satu lengkung yang licin, dan lengkung inilah yang dipanggil sebagai OGIF. Seterusnya kita akan melihat maksud kuartil, iaitu suatu nilai yang membahagikan satu set data kepada 4 bahagian yang sama. Sebenarnya kita telah mempelajari tentang kuartil ini semasa tingkatan 4, iaitu di bawah sukatan serakan. Bagi graf OGIF yang kita telah lukiskan tadi, kita boleh bahagikan ia kepada 4 bahagian yang sama. Jadi untuk setiap bahagian, iaitu kuartil pertama, kuartil kedua ataupun median, dan kuartil ketiga, ia adalah mewakili 1/4 daripada setiap bahagian tersebut. Jadi untuk kuartil yang pertama, kita menentukan kekerapan longgokan yang sepadannya ialah dengan menggunakan data yang ke n/4, iaitu jumlah kekerapan data dibahagikan dengan 4. Sebagai contoh di sini, untuk jumlah kekerapan 40, kita akan bahagikan dengan 4, kita akan memperoleh 10. Dan seterusnya untuk kuartil yang ketiga, iaitu 3/4 didarabkan dengan n, iaitu jumlah kekerapan. Dan untuk kes ini kita akan memperoleh kekerapan bagi kuartil yang ketiga ialah 30. Bagi median pula, ia adalah mewakili data yang ke n/2, iaitu separuh daripada jumlah data. Maka untuk contoh ini, 2 darabkan dengan 40 dibahagi dengan 4 sama dengan 20. Jadi untuk mencari kuartil yang pertama, berdasarkan OGIF yang telah kita lukis tadi, jadi kita akan unjurkan kekerapan 10 ke lengkung OGIF tersebut, dan kita dapatkan nilainya pada paksi mengufuk. Jadi nilai sepadan bagi kuartil yang pertama ialah 39.0 kg. Seterusnya untuk kuartil yang ketiga, sama juga kita akan unjurkan nilai kekerapan longgokan 30 ke lengkung OGIF, dan seterusnya kita akan unjurkan ke paksi mengufuk, dan nilai kuartil yang ketiga ialah 44.5. Seterusnya untuk median pula, nilai kekerapannya ialah 20 dan diunjurkan ke OGIF, dan kita akan memperoleh median ataupun kuartil kedua ialah 42.5. Jadi nilai-nilai yang kita telah peroleh daripada graf OGIF ini, iaitu kuartil pertama, kuartil ketiga dan kuartil kedua ataupun median, ialah nilai anggaran sahaja. Dan kita juga telah mempelajari julat antara kuartil semasa kita tingkatan 4 dahulu di bawah tajuk sukatan serakan. Jadi kita akan bincangkan dengan lebih terperinci dalam bahagian yang seterusnya nanti. Seterusnya ialah membina histogram longgokan. Ia adalah satu graf yang mirip dengan histogram, tetapi paksi mencancang ialah kekerapan longgokan. Dengan menggunakan OGIF yang kita telah lukiskan tadi, kita akan bincangkan bagaimana untuk melukis histogram longgokan. Untuk melukis histogram longgokan, kita memerlukan sempadan bawah dan sempadan atas pada paksi X, manakala untuk paksi Y pula kita akan kekal dengan kekerapan longgokan seperti mana OGIF. Jadi untuk setiap selang kelas, kita akan plotkan berdasarkan kekerapan longgokan yang sepadan. Jadi sebagai contoh, untuk kelas yang pertama, kekerapan longgokannya ialah 4, manakala kelas yang kedua, kekerapan longgokannya ialah 14, dan seterusnya sehingga kelas yang terakhir. Dan kita sebenarnya tidak perlu melukis OGIF terlebih dahulu untuk melukis histogram longgokan. Kita hanya perlu memplotkan kekerapan longgokan bagi setiap kelas tersebut dalam bentuk palang bersebelahan, sebagaimana histogram. Seterusnya kita akan bincangkan tentang persentil, iaitu nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama. Ia diwakili oleh simbol P1, P2, P3 dan seterusnya sehinggalah P99, di mana P bermaksud persentil ke-1 ataupun persentil ke-2 dan seterusnya. Persentil biasanya digunakan untuk menganalisis set data yang lebih besar
kerana ia lebih mudah dan berguna. Sebagai contoh, untuk graf OGIF dengan kekerapan longgokan 0 hingga N, iaitu N besar ni mewakili jumlah kekerapan longgokan ataupun jumlah kekerapan. Kita telah mempelajari tadi iaitu tentang kuartil, di mana jumlah kekerapan tersebut kita telah bahagikan kepada 4 bahagian yang sama. Jadi untuk persentil, jumlah kekerapan ini kita akan bahagikan kepada 100 bahagian. Sebagai contoh, untuk persentil ke N ataupun simbolnya PN sama dengan N peratus didarabkan dengan, untuk apa-apa nilai PN, kita akan unjurkan kekerapan tersebut ke lengkung OGIF dan seterusnya diunjurkan ke pemboleh ubah. Dan nilai tersebut ialah nilai persentil ke N. Jadi untuk nilai kuartil pertama, kuartil kedua dan kuartil tiga yang sepadan dengan persentil ialah persentil ke-25 untuk kuartil pertama, persentil ke-50 untuk kuartil kedua ataupun median dan persentil ke-75 untuk kuartil yang ketiga. Baiklah, kita lihat contoh 4. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan markah bagi 80 orang murid dalam suatu peperiksaan. A. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. B. Dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan pertama, persentil ke-15, kedua, persentil ke-45, ketiga, persentil ke-90. Seterusnya soalan C, jika hanya 20% pelajar yang mendapat markah tertinggi layak diberi sijil pencapaian, nyatakan markah minimum pelajar yang layak. Jadi kita telah dibekalkan dengan satu jadual dengan selang kelas dan kekerapan iaitu bilangan murid. Untuk membina OGIF, kita perlu membina jadual kekerapan longgokan. Dan untuk itu, kita perlu wujudkan satu selang kelas sebelum kelas yang pertama. Selang kelas tersebut akan mewakili kekerapan sifar. Kita perlu pastikan bahawa jumlah kekerapannya adalah N sama dengan 80. Seterusnya, kita akan menghitung kekerapan longgokan bagi setiap kelas. Proses ini kita telah pelajari dalam bahagian yang lalu. Kemudian, kita akan hitung juga sempadan atas bagi setiap kelas. Dan sempadan atas ini akan mewakili paksi X. Manakala kekerapan longgokan tadi akan diplotkan pada paksi Y. Seterusnya kita akan membina OGIF. Pertama sekali kita akan lihat pastikan skala yang seragam bagi paksi mencancang dan paksi mengufuknya. Jadi untuk kali ini saya gunakan skala 2cm kepada 10 unit pada paksi mencancang dan 10 unit pada paksi mengufuk. Seterusnya kita akan plotkan setiap data tersebut berdasarkan kepada sempadan atas dan kekerapan longgokan yang sepadan. Dan kita akan sambungkan setiap titik tersebut dengan garis lengkung yang licin. Seterusnya bagi soalan B, dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan persentil. Jadi untuk menentukan persentil, kita akan gunakan rumus yang sama iaitu PN sama dengan N peratus didarab dengan N iaitu jumlah kekerapan. Jadi untuk kali ini nilai N ialah 80. Okey, untuk soalan yang pertama, bagi P15 ataupun persentil ke-15, kita akan gantikan nilai N kecil tersebut dengan 15 iaitu 15% didarab dengan 80 sama dengan 12. Dan nilai 12 ini adalah nilai kekerapan pada paksi kekerapan longgokan. Jadi kita akan tentukan di manakah kedudukan 12. Seterusnya kita akan unjurkan garis tersebut ke OGIF dan seterusnya mencari nilai yang sepadan pada paksi mengufuk. Maka persentil ke-15 ialah 30.5. Seterusnya untuk soalan yang kedua iaitu persentil ke-45. Jadi 45% didarab dengan 80 sama dengan 36. Jadi kita tentukan dahulu di manakah kedudukan kekerapan 36 dan unjurkan ke OGIF. Dan seterusnya kita akan dapatkan nilai yang sepadan pada paksi mengufuk iaitu persentil ke-45 sama dengan 43.5. Untuk soalan yang ketiga, persentil ke-90, maka 90% didarab dengan 80 sama dengan 72 dan kita akan kenal pasti kedudukan kekerapan 72 dan unjurkan ke OGIF dan seterusnya mendapatkan nilai yang sepadan pada paksi mengufuk, maka persentil 90 sama dengan 64.5. Jadi nilai-nilai ini juga adalah nilai anggaran kerana kita dapatkan nilai tersebut berdasarkan graf ataupun OGIF yang kita telah bina tadi. Seterusnya untuk soalan C, jika hanya 20% pelajar yang mendapat markah tertinggi layak diberi sijil pencapaian, nyatakan markah minimum pelajar yang layak. Jadi untuk kes ini kita kena kenal pasti dahulu di manakah terletaknya 20% pelajar yang mendapat markah yang tertinggi. Pelajar yang layak mendapat sijil berada pada bahagian atas kumpulan ini. Jadi bakinya iaitu 80% adalah pelajar-pelajar yang tidak layak untuk mendapat sijil pencapaian. Jadi kita akan hitung persentil ke-80. Jadi gantikan 80% dan didarab dengan 80 iaitu jumlah kekerapan sama dengan 64. Maka kita kenal pasti kedudukan persentil ke-80 iaitu 64
dan diunjurkan ke OGIF, dan seterusnya kita dapatkan nilai yang sepadan pada paksi mengufuk, iaitu persentil ke-80 sama dengan 57.5 markah. Jadi ini adalah julat pelajar yang berjaya ataupun layak mendapat sijil pencapaian tersebut. Maka untuk menjawab soalan ini, markah minimum bagi pelajar yang layak mendapat sijil pencapaian ialah 57.5 markah. Jadi dalam video kali ini kita telah mempelajari tentang bagaimana untuk membina OGIF dan histogram longgokan. Seterusnya kita juga telah mempelajari tentang kuartil dan persentil. Jadi dalam video yang akan datang, kita akan sambung lagi dengan sukatan sirakan bagi data terkumpul. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Asnul. Semoga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.